Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat setelah Allah Subhanahu Wa Taala mention tentang la wazaru, tiada tempat perlindungan. Mana mau lari tiada tempat perlindungan. Maka apa yang berlaku pada hari itu, pada hari kiamat, ila rabbika yauma idzinil mustaqar, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Rentetan ataupun kronologi kejadian ini pada 12 semua perkara terserah pada Allah. Pada hari itu manusia diberitahu apa yang dia pernah buat dan setiap anggota manusia jadi saksi dan walaupun mereka berusaha bermati-matian untuk memberikan alasan demi alasan untuk selamatkan diri. Daripada ayat 1 sampai ayat 15, dia ada satu sense of urgency. Sense of urgency, benda kecemasan, benda yang benar-benar serius bakal berlaku. Urgency, kecemasan. Benda yang nak tak nak kita kena buat sesuatu. Benda yang menjadikan kita menjadi tergesa-gesa. Kan, berbeza keadaan waktu kita sedang duduk-duduk di pejabat, sedang buat kerja, bandingkan dengan penggera kecemasan sedang berbunyi. Loceng, kecemasan sedang berbunyi. Dan kalau tiba-tiba kita duduk dekat quarters ke, dekat pejabat, tengah-tengah duduk, tiba-tiba bunyi loceng kecemasan. Dan dia bagi tahu amaran, ini bukan latihan. Sila tinggalkan pejabat ini dengan segera. Amaran, ini bukan latihan. Sila tinggalkan dengan ingatan semacam tu dan bunyi penggera. Apa yang kita perlu buat? Kita kena buat segera. Kena beredar segera. Walaupun asalnya penggera tu, main point dia adalah untuk kebakaran. Tapi benda yang tak terbakar pun kita kena keluar. Kena lakukannya segera. Katalah tengah duduk-duduk, penggera tak berbunyi, tapi bangunan bergoyang. Wow, apa kita buat? Cepat-cepat keluar. Ada masa ke nak touch up makeup? Kejap-kejap I nak pergi toilet dulu, I nak pergi toilet dulu. Nak ni, lipstick I ni. Ada ke masa macam tu? Tidak. Kena buat segera, kena buat itu, waktu tu. Dan ambil barang-barang yang penting saja. Kadang tinggalkan semua, lari. Kalau kebakaran tu, tempat kita masih belum ada asap, kita masih lagi boleh ambil apa yang penting. Kalau bangunan bergoyang, ada masa nak fikir mana handphone aku. Tak. Kalau bangunan sebelah meletup, kita ada masa nak fikir. Tak. Lari, run for your life. Kena lakukan segera. Dan sebab tu bila Nabi dapat Al-Quran, Nabi tak sabar-sabar nak kuasainya. Sehingga Allah tegur Nabi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau wahai Muhammad kerana nak cepat hafal Quran yang diturunkan kepadamu, engkau cepat-cepat baca, menggerakkan lidahmu membacanya sebelum sempat selesai dibacakan kepadamu. Belum habis Jibril baca, Nabi dah baca. Kan biasa berlaku macam tu. Waktu kita, kalau kita ajar anak-anak kita dekat rumah, kan bila dibaca ayat, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Kan salah tu ala, patutnya panjang. So kita betulkan.
Ala innahum, dia tak sabar-sabar nak kita baca sampai ujung, dia terus baca. Allah tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Slow, relax. Nabi punya eager nak tahu pasal Quran. Ada ada bentuk kesegeraan. So 15 ayat pertama, dia ada sense of urgency, kecemasan, perlu lakukan segera. Maka ayat 16 dimulakan dengan begitulah Nabi terhadap Quran, terhadap agama, mengenal Allah ni. Nabi tak sabar-sabar. Sehingga Allah tegur, relax, sabar, satu-satu, pelan-pelan. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok ayat 15 dan 16, tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Sebelumnya tentang kiamat dan akhirat, tiba-tiba sebut pasal jangan tergesa-gesa membaca Quran. So, kita perlu bersyukur dan berterima kasih pada Allah, juga kepada para pentafsir Quran yang begitu memikirkan apa kaitan ayat di atas dan ayat di bawah. Tak mungkin dia tak ada kaitan. Ada kaitan. Cuma lagi belum jumpa. So, mereka mencari dan mencari dan mencari. Akhirnya Allah beri ilham. Ini kaitannya. Attempt manusia untuk memahami kalam-kalam Allah. So, Allah kata jangan terburu-buru. Bila berhadapan dengan Quran, jangan baca dengan cepat. Baca satu-satu. Bukan kita suka baca cepat-cepat ke? Mana ada ustaz, saya baca satu-satu. Kalau kita sembahyang sunat, Fatihah tu berapa laju kita baca? Kadang tak baca pun, kita niat dalam hati je. Sedangkan Fatihah adalah rukun. Rukun dan perlu dibaca. Nak cepat khatam grup tadarus, ambil kan. So, jangan cepat-cepat, baca satu-satu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kalau dalam konteks Nabi cepat-cepat baca, nak hafal. Lalu Allah kata apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah yang berkuasa mengumpulkan Quran tu dalam dadamu. Kami punya kuasa, Quran tu terhimpun dalam dadamu, dan kami punya kuasa menjadikan engkau dapat membaca Quran ni berulang kali. Kalau Allah tak bagi izin untuk kita baca, sampai bila-bila kita tak baca? Kalau Allah tak bagi izin untuk kita pandai baca Quran, sampai bila-bila macam itulah level kita. So, selagi mana kita tak faham bagaimana nak mengekalkan hormat, mengekalkan ketakjuban, mengekalkan azim kita depan Quran, kita tak akan naik next level. Tak. Hubungan dengan Quran ni istimewa, tuan-tuan. Istimewa. Dia bukan kalam manusia. Dia kalamullah. Kalamullah. So, baca slow-slow. Allah yang himpun dalam dada kita. Usaha kita untuk ulang sahaja. Tapi kalau Allah tak granted, dia masuk dalam dada kita, tak jadi. Tak jadi. Allah yang gerakkan hati kita untuk baca dan ulang, hilangkan bosan. Hilangkan mengantuk. Wa Qur'anah. Semuanya dengan izin dan percaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. So, bila dah semacam itu, kan, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
Kita nak tengok apa kalam ulama tafsir berkaitan dua ayat ini. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Okey. Nabi nak cepat dapat baca Quran dan hafal kerana baginda takut terlepas atau lupa. Baginda terus hendak hafal sehingga kan mendahului bacaan Jibril. Belum habis dibacakan suatu ayat itu kepada baginda, baginda dah potong sebab nak baca terus dan terus hafal. Ini adalah kerana baginda rasa berat sekali tanggungjawab untuk mengingati ayat Quran. Dan kita kena ingat, waktu tu dah banyak ayat yang disampaikan pada baginda. Mana nak susun, duduk lepas ayat mana dan macam-macam lagi. Baginda sudah mula rasa terbeban. Quran turun beransur-ansur. Surah ni sikit, ayat ni sikit, yang ni sikit. Macam mana nak susun? Macam mana nak susun? So, Allah ajar Nabi personally dan ajar kita secara umum. Tentang Quran, jangan risaukan kita dapat kuasai atau tak. Mohon pada Allah. Mohon pada Allah. Saya Ustaz, dah umur 60 Ustaz. Tuan-puan, Nabi dapat wahyu umur 40. Nabi dapat wahyu umur 40. Anak kita menghafal Quran umur berapa? Sawal umur 7 tahun. Darul Quran selepas 18 tahun. (18 tahun tambah 3, 21 baru habis. Nabi dapat Quran umur 40. Settle semua sekali dalam tempoh 23 tahun. Umur 63. Umur 60 masih dapat Quran. Masih dibaca dan hafal. Setakat kita umur 40. Otak saya dah terpu dah Ustaz, saya dah tua. Tak. Anda dengan Nabi, Nabi tua lagi. Dia orang Arab Ustaz, dia tetap manusia. Dia hafal. Dia baca dan dia hafal. Dan dia lebih perlu untuk hafal. Semua orang bergantung pada dia. Ui, dahsyat tuan-tuan. So Allah nak ajar Nabi untuk dengar sampai habis dulu. Sama juga dengan pendidikan dan pelajaran yang lain. Jangan tergopoh gapah. Dengar sampai habis penjelasan. Kita tanya anak kita, pergi mana tadi? Tadi lepas sekolah, mula-mula pergi cyber cafe lah tu. Jangan, dengar dulu sampai habis. Jangan gopoh. Dengan Quran pun kita kena adil, apatah lagi dengan jiwa-jiwa manusia ni. Jangan cepat nak kejar dan jangan bimbang, jangan gopoh gapah. Memang boleh untuk bersegera dalam melakukan kebaikan, tapi kalau tidak kena caranya, kan jadi tak elok. Jangan sampai kita nak bersegera hingga jadi kelam kabut. Dan benda ni dibincang panjang dalam hadis berkaitan dengan penurunan wahyu. So hadisnya agak panjang, saya bacakan. Musa bin Ismail telah cerita kepada Abu Awanah. Dan Abu Awanah telah cerita kepada kami. Katanya Musa bin Abi Aisyah. Daripada Sa'id bin Jubair. Dan dari Ibnu Abbas. Berhubung dengan firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. So dia tanya Ibnu Abbas, apa maksud ayat ni? Ibnu Abbas cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda mengalami kepayahan kerana turunnya Quran. Baginda seringkali menggerak-gerak bibir. Mengulang-ulang Quran dibaca. Gerak-gerakkan bibir. Ibnu Abbas berkata, aku menggerak-gerakkan bibirku sebagaimana Rasulullah menggerakkan bibirnya. Apa yang Nabi baca, Ibnu Abbas ikut baca. Dia ikut baca. Sa'id berkata, aku juga menggerakkan keduanya
bibirku sebagaimana Ibnu Abbas menggerak-gerakkannya. Maka beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Lalu Allah pun menurunkan ayat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lidah engkau untuk membaca Quran. Itu dengan tujuan engkau segera mendapatkannya. Sesungguhnya kami jamin akan mengumpulnya dan membacakannya. Sebab setiap perbuatan tu dia ada tempoh masa dia. Setiap apa yang kita buat, dia ada tempoh masa dia. So, Nabi sentiasa ulang apa yang dibaca. Takut lupa. Tapi Allah kata jangan risau. Untuk Nabi, kami jamin. Inna alaina jam'ahu. Kami yang jamin. Alaina, atas kami yang buat. Kami jamin akan mengumpulkannya. Wa Qur'anah, dan membacakannya. Ibnu Abbas berkata, Allah akan mengumpulkan di dalam dadamu, memampukanmu membacanya. Seterusnya Allah berfirman, bila kami selesai membaca, maka ikutlah bacaannya. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. So inilah konsep yang digunakan oleh mana-mana kelas pengajian Quran. Guru baca, anak murid ikut. Selesaikan guru baca, baru ikut. Fa'idha qara'nahu, bila kami telah sempurnakan bacaannya, fattabi', maka engkau ikut. Qur'anah, baca turutannya tu. Bayangkan tuan-tuan, untuk belajar baca Quran, Allah sebut detail macam ni. Allah sebut detail macam ni. Nak belajar, nak mengajar baca Quran, nak belajar baca Quran, kena berguru berdepan. Dengar guru baca sampai habis, baru kita baca. Bukan guru baca dan kita baca bersama. Tak. Sangat detail. Sangat detail. Guru kena baca dulu, murid baca kemudian. Bukan murid datang, okey baca. Tak nak dengar. Macam mana dia boleh baca dengan betul dan baik kalau dia tak dengar bacaan yang betul dan baik? Kan? Teknik ni tuan-puan, sempurna. Datang dari Allah. So, kita perlu sangat selut kepada guru-guru Quran. Guru-guru Quran kita dulu dekat kampung-kampung kan, petang-petang kita pergi mengaji. Saya ngaji dengan mak saya. Dia boleh duduk, dengar. Dia baca dulu. Ayatnya macam ni. Okey, ikut. Satu-satu. Kita waktu tu tak kenal pun hukum nun mati, mim mati, gunnah ke, ma'al gunnah ke. Tak, belum belajar. Tapi daripada sebutan mak kita, daripada sebutan guru kita tu, kita tahu kalau macam ni dia kena dengung. Kalau ada huruf, ada baris dua di atas ni, macam ni bunyi dia. Kenapa bentuk pembelajaran Quran Allah detailkan di sini? Why? Sebab ada kes manusia di atas yang tak tahu prioriti hidup dia. Ma qaddama wa akhar. Apa yang dia dahulukan dan apa yang dia kemudiankan. Dia memandang belajar Quran macam ni sebagai terkebelakang, kuno. Dan kalau kita bawa kepada sistem pendidikan dan pembelajaran, mana mungkin guru boleh bentuk akhlak murid dalam kelas, kefahaman murid dalam kelas, kalau guru sendiri tak berakhlak. Sama macam ni, tak mungkin guru boleh ajar baca Quran kalau guru sendiri tengkor baca Quran. Anak murid takkan boleh. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Bila kami sempurnakan bacaannya, maka bacalah, ikut bacaan tu.
Ui, this is another level. Kita ngajar pendidikan moral, tapi cikgu tak bermoral. How? So dia ada nilai yang sangat besar. Sangat besar di sini. Hadis tu belum habis. Ibnu Abbas berkata, dengarlah bacaan itu dan diamlah. Kan, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, maksudnya dengarlah bacaan itu dan diamlah. Diam. Oi, bukan ikut baca, ya, diam. Ini mengikut Ibnu Abbas. Dan kemudian Allah kata apa lagi selepas tu? Summa inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya. Firman Allah seterusnya, inna alaina bayanah. Inna alaina. Summa inna alaina bayanah. Kemudian kewajipan kami untuk menerangkannya. Maksudnya, kami jamin engkau dapat membaca selepasnya. Setelah itu Rasulullah SAW apabila didatangi Jibril, beliau mendengar saja dulu apa yang Jibril baca. Dan bila Jibril pergi, baginda membacanya seperti yang dibaca oleh Jibril. Ada kalanya tuan-puan, bila kita jadi murid, kita dengar dulu. Dengar apa yang guru sampaikan. Jangan menyampuk. Jangan buat bising, jangan buat benda lain. Dengar je. Kalau dalam kelas Ustaz Nu'man Ali Khan tu, dia dengan student dia bagi syarat. Siapa yang nak masuk saya punya kelas, tolong pastikan pen dan kertas jangan letak di depan. Dengar dulu. Sebab boleh jadi kamu akan disibukkan dengan nak menulis, nak mencatat. You miss the point. You will miss the point. Lebih-lebih lagi tentang Quran. Tapi Ustaz, ayat tu nak ingat. Allah yang datangkan kefahaman. Dengar je dulu. Allah yang datangkan kefahaman. Sebab kalau kita buat dua benda serentak, kita akan bahagikan kita berfokus kepada 50-50. Kita tak dapat full verse. Full focus. Pertama, Allah kata jangan tergesa-gesa. Kami yang himpunkan dalam dadamu. Dan bila dibaca, diam. Kami yang datangkan. Terserah kamilah urusan untuk menjelaskan. Mendatangkan kefahaman. Satu dulu-dulu kan. Bila kita borak-borak dengan atuk, dengan nenek. Orang-orang lama ni, cara dia borak dengan cucu dia lain. Kan dia buat cerita. Dia bawa dia bawa pergi mengail, bawa ke kebun. Kadang-kadang kita tanya, Tok, kenapa macam tu, Tok? Simple dia kata, satu hari nanti kau akan faham. Satu hari nanti kau akan faham. Rupanya kefahaman tu, penerangan tu, kalau dia bagi tahu waktu tu pun kita tak faham. Kefahaman ni dia akan datang nanti seiring dengan usia. Seiring dengan usia. Ada kali ni macam tu. Bila kita dah ada pengalaman hidup, maka kita akan nampak, kita akan sedar kenapa bapa kita dulu buat kita macam tu. Waktu tu kita tak faham. Kenapa bapa aku suka pukul aku? Sampai kita buat keputusan untuk lari dari rumah, usia 7-8 tahun. Packing baju kita 2-3 helai. Dan ambil donat dekat atas meja, lapik dengan tisu, masukkan dalam plastik, sandang beg, berjalan sampai jalan besar patah balik sebab tak tahu nak ke mana. Plus haus. Waktu tu kita tak faham.
Itu tahap paling rebel lah tu. Konon-konon nak lari dari rumah. Sampai bus stop, telefon balik. Mak sesat, tak tahu nak patah balik. Mak juga dicari. Rupanya ada ilmu-ilmu dan alam ini perlu dilihat begitu. Selalunya ulama-ulama besar, bila ditanya, dia akan kata, ya, masa akan memahamkanmu. Ada satu masa nanti kamu akan faham. Inna alaina bayana. Sebab apa yang rosaknya media sosial ni, semua orang nak segera. Apa yang rosaknya media sosial ni, semua orang nak segera. Dia nak jawapan tu segera. Sedangkan ilmu ni dia perlu kepada masa. Yang terangkan siapa nanti? Allah. Summa inna alaina bayana. Perkataan summa tu sendiri merujuk kepada masa. Kemudian. Nanti. Kita baca Quran hari ini belum tentu kita faham sekarang. Tapi tak kala kita ulang baca. Dan kita dengar tadabbur. Dan kita ulang lagi baca. Boleh jadi 10 tahun akan datang. Esok lusa. Bila kita baca seorang-seorang. Oh, ini maksudnya. Hari tu kenapa lah macam tak faham sangat. Oh, macam ni. Kadang berlaku depan mata. Allah tunjukkan bentuk bayanah ni. Jelas depan mata. Akhirnya ayat tu melekat terus. Melekat dekat fikiran. So, jangan risau. Tak dapat ikut kuliah dia waktu tu. Jangan risau. Ulang je baca. Kalau ada recording, dengar je recording. Summa inna alaina bayana. Usaha kita tu, kesungguhan kita, Allah akan pandang dan Allah akan beri kefahaman. Kadang dari anak-anak kita, kadang dari jiran, kadang dari berita yang kita nampak, kadang daripada kartun TV yang kita lihat. Datang pemahaman tu. Itu jam, tuan-puan. Bila Allah datang dan buka pemahaman, kita rasa, kan, rasa sejuk dekat dada. Kita sedang mengalami mukjizat. Kita sedang dikalahkan. So, urusan untuk memberi kefahaman datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wow. Ada ibadah-ibadah yang digalakkan cepat. Contoh, fastabiqul khairat. Bersegeralah untuk buat kebaikan. Bersegeralah untuk buat kebaikan. Macam solat kan. Segera menunaikan solat. Tapi kalau solat sebelum waktunya pun tak dikira kan. So dia ada tempoh, dia ada masa dia. Betul nak bersegera solat, sebelum azan dia solat. Solat 2 kali. So bila Allah tegur Nabi, jangan kelam kabut untuk ulang baca yang disampaikan oleh Jibril. Allah jamin akan bantu baginda 3 benda. Pertama, Allah kumpulkan Quran dalam dada Nabi. Dan moga Allah kumpulkan Quran dalam dada kita. Yang kedua, Allah bantu Nabi dalam membaca Quran. Dan moga Allah bantu juga kita dalam pembacaan Quran. Dan yang ketiga, Allah bantu dalam tafsir dan penjelasan makna ayat Quran. Dan moga Allah bantu kita dalam memahami makna-makna dan penjelasan ayat-ayat Quran. Dan ayat ini mengajar kita dalam pembelajaran Quran juga. Bukan hanya kepada Nabi. Kita kena dengar, kita kena hafal, baca balik dan belajar tafsir. Jangan kelang kabut dalam belajar. Jangan nak cepat habis tafsir Quran 30 juzuk. Sampai tak faham langsung. Man-man, slow-slow. Umar sendiri makan masa berapa tahun? 6 bulan untuk hatam surah Baqarah. 6 bulan. Dan 3 tahun beliau stuck dekat surah Yusuf.
3 tahun Umar stuck. Setahun ke 3 tahun. Stuck dekat surah Yusuf. Sebab surah Yusuf adalah tentang jiwa, rasa sedih. Dia berbeza dengan jiwa Umar. Umar kan firm, tegas. Dia tak layan emosi-emosi ni, tak. Dia beremosi pada tempat yang tepat. Mana-mana boleh, yang penting Quran. Nak faham dulu baru hafal ke, atau hafal dulu baru faham ke? Saya hafal dulu baru faham. Dan sebenarnya lebih nikmat kalau kita dah faham, kemudian kita hafal. Ayat tu bermain-main dekat fikiran. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Kan kadang kita rasa macam nak ngeteh dekat luar malam-malam. Tapi bila baca ayat tu, tak apalah, aku ngeteh dekat syurga nantilah. Ayat tentang mengeteh Allah letak dalam Quran. Untuk mengeteh dekat mana? Dekat syurga. Mana ayatnya? Ustaz daripada pandai je. Ada dalam surah An-Naba. Surah An-Naba. Surah yang ke-78. Ayat tu tentang orang-orang yang muttaqin, yang telah berjaya. Mereka duduk di dalam hadaiqa wa a'naba. Duduk di dalam kebun. Dan kebun itu ada kurma. Tu, orang bertakwa, muttaqin. Muttaqin ni bukan sudah bertakwa, orang yang sedang berusaha nak bertakwa. So disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka nak. Hadaiqa wa a'naba, mereka ada taman, dapat taman bunga. Wa a'naba, dan buah-buahan, ada anggur. So dia ada taman bunga dan ada anggur. Dia ada tempat dan ada makanan. Wa kawa'iba atraba, dan kawa'iba atraba ni kawan-kawan sebaya. Ditulis itu perawan-perawan sebaya. Tapi kita boleh lihat dalam bentuk kawan-kawan sekepala. Sebaya kan sekepala, ada kawan. So kita ada tempat, ada kawan. Wa ka'san dihaqa, serta gelas-gelas penuh dengan air, minuman. Minuman kan kita boleh pilih. Saya pilih teh tarik. Ada tempat, ada kawan satu kepala, ada teh tarik. Itu bukan kedai mamak ke tuan? Itu kedai mamak. Kita pergi kedai mamak, jumpa siapa? Kita jumpa dengan kawan-kawan nak tengok bola. Apa kita order? Teh tarik segelas tu 2 jam tak habis. Dengan borak-borak. Dan Allah kata, la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Engkau tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan. Kenapa perkataan? Sebab bila dah jumpa kawan sekepala, apa lagi kita buat? Boraklah. Ada gelas yang tak habis air dia. Dan ada tempat borak. Tapi borak kali ini bukan borak yang sia-sia. Dan tak ada borak-borak dusta. Dia tak cerita pasal politik Malaysia. Pasal orang tu buat macam ni, orang ni buat macam ni. Tak. Yang kita borakkan apa? Pengalaman kita hidup dulu. Ui, aku tak sangka lah aku boleh masuk syurga. Terima kasihlah engkau dulu. Kau kenalkan aku. Engkau kenalkan aku dengan Quran. Kau dulu, weh. Kalau engkau tak buat macam tu, aku tak ada dah sempat macam ni. La yasma'una fiha lagwa wala kizzaba. Wow. Asyad. Ustaz, dengan ayat Quran disampaikan dengan peranan Jibril. Adakah sesi pertanyaan Nabi kepada Allah melalui Jibril untuk penjelasan ayat? Atau memang Allah sudah beri kefahaman? Nabi tak tanya penjelasan ayat pada Allah. Apa yang Jibril sampaikan itu yang Nabi terima. Nabi tak tanya. Unless bila sahabat tanya, Allah beri wahyu lain untuk menjelaskan. Nabi tak tanya.
Nabi tak pertikai, Nabi tak persoalkan pun. Ada beberapa ayat yang Nabi boleh, bukan boleh pertikai, tapi Nabi boleh ajukan soalan. Ayat teguran dari Allah pada Nabi kan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi dia telah bermasam muka dan berpaling. Telah bermasam muka dan berpaling. So, apa latar belakang ayat tu? Abdullah bin Maktum datang. Nabi sedang bercakap dengan orang. Sepatutnya orang buta, dia lebih alert. Nabi tengah buat apa. Tapi dia keep on nagging Nabi. Nabi tak tolak dia. Nabi cuma pandang dan Nabi berpaling. Bercakap dengan pihak lagi satu. Salah ke? Salah ke tidak? Kalau kita tengah cakap dengan suami, anak kita datang, mana kita nak dahulukan? Kita tengah cakap dengan klien, anak kita datang, kita nak dahulukan kat yang mana? Takkan anak kita tak faham mak dia tengah cakap dengan orang lain. Mak biasa akan jegil, kan, buat mata. Salah. Tapi sebab dia ni buta, jegil macam mana pun tak faham. Tapi orang buta sepatutnya dia punya pendengaran lebih sensitif. Bukan dia tak tahu Nabi tengah bercakap dengan orang. Kan? Nabi boleh je. Atau kalau kita lah dalam keadaan tu, kita mungkin boleh, ya Allah, aku dalam keadaan kan di luar mati mak, ditelan mati bapa. Aku takkan sampai macam ni ayat Quran turun. Kan? Ada tak Nabi bantah? Tidak. Nabi akur. Nabi terima. Sebab Nabi adalah model hamba Allah yang sebenar. Dia tahu dia hamba. Hamba, dia tak akan protes pada Tuhan. Tak. Tak. Sampai ada ayat Quran turun, tegur dia pun. Tak, aku hamba. Ui, kalau begitulah tuan-puan kita punya hati pada Allah. Apa berlaku? Aku hamba. Aku ni hamba. Aku tak mungkin salahkan. Kenapa aku je yang diuji? Kenapa asyik orang tu je jiran sebelah je yang kaya? Kenapa aku tak? Dia sedar, kita sedar yang kita ni hamba. Tak. Malah untuk minta pun kita tak minta yang bukan-bukan. Kerana kita sedar kita hamba. Oh, tu luar biasa. Luar biasa ni Nabi SAW. So, kita dah sampai mana tadi? So, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian, كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. Okay, ini fasa seterusnya. Setelah Allah tegur Nabi, jangan buat begini dan buat begini, jangan risau kami yang akan beri penerangan. Jangan risau kami yang akan kumpulkan dalam dada. Tadi tentang Nabi, ayat 20 tentang kita. Kala, no, jangan begitu. Orang lalai. Manusia, jangan begitu. Bal tuhibbunal ajilah. Tapi korang ni jenis suka terburu-buru. Korang ni suka terburu-buru. Ajil, benda yang dekat. Korang ni suka sangat pada dunia sebab dunia tu dekat. Ajil, benda yang dekat. Ajil juga, dia ada tak kaitan dengan ajal? Tak ada. Itu alif. Ni ain. Ajil. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Bila sebut kalla,
Kalla. Sekejap, mana dia penerangan tu? Bila sebut tentang kalla, kalla ni Allah menafikan. Allah tak nak kita buat perkara yang tak baik sebelum tu. Jangan buat begitu, jangan fikir begitu. Kalla. Ataupun Allah menafikan apa yang ada dalam otak kita. Tak, saya okey je. Ataupun kalla ni merujuk kepada ayat 1 hingga 15. Yang kita tak tahu prioriti dalam dunia, tak tahu hidup macam mana, asyik langgar perintah Allah. Allah kata kalla, no. Wahai orang yang lalai, sedarlah. No, jangan buat begitu. Stop, jangan buat begitu. Bahkan kamu sentiasa mencintai. Bal tuhibbun. Allah sebut tuhibbun, mencintai. Al-ajilah, yang cepat. Kamu suka terburu-buru, kamu mencintai benda yang cepat. Dan kalimah ajilah. Kalimah ajilah. Ini adalah sifat manusia yang Allah sebut. Apa dia al-ajilah? Ajilah ni maksudnya suatu yang datang dengan segera. Datang dengan cepat, pergi pun dengan cepat. Dia merujuk kepada keindahan dan perkara keduniaan kerana semua itu datang dan pergi dengan segera. Saya baru tadi dalam tempoh bertenang tadi, saya tengok satu video orang hantar. Seorang padri. Dia gambarkan satu perkara yang wow. Okey. Dia kata macam mana? Bayangkan kita mati. Kita mati hari ini. Kita mati. Siapa yang sedih? Ahli keluarga kita sedih. Keluar air mata. Tapi adakah diorang terus menerus sedih? Terus menerus keluar air mata isteri kita? Tak, kadang air mata tu dilap dan dia perlu bangkit untuk uruskan jenazah. So sepanjang hari itu dia tidak semata-mata memikirkan kita. Dia fikirkan macam mana nak uruskan, mana nak panggil Pak Imam, nak bagi tahu keluarga lagi. Dan ahli keluarga yang datang, ya ada yang menangis, tapi tidak 100% tumpu kepada kesedihan terhadap kita. Hari pertama masih sedih, hari kedua sedih, hari ketiga sedih. Tapi sepanjang 2-3 hari itu, isteri kita, anak-anak kita bersama dengan siapa? Sepupu dia, keluarga dia. Dan keluarga dia buat apa? Cuba untuk menggembirakan, melupakan kesedihan. Kita nak rasa macam tu ke? Tak, kita kalau boleh, biar dia rasa sedih. Kan? Biar dia, ingat kita. Sentiasa ingat. Sebolehnya kita nak macam tu. Tapi adakah itu yang terjadi? Tidak. Keluarga dia cuba untuk buat dia happy. Seminggu selepas tu, isteri kita dah mungkin boleh tonton Korea. Kawan-kawan kita, kerja yang kita buat, bos kita dah tentu minta HQ untuk hantar pengganti. Sebab kekosongan jawatan di situ perlu diisi. Kerja akan terus berjalan. Yang selama ni kita bagi tumpuan pada orang dah move on dah. Yang kita beri tumpuan pada orang, berjasa. Kan? Yang kita nak orang sebut-sebut nama kita, dia ada sebut ke? Tak. Setahun selepas tu, anniversary kematian. Ya, mungkin isteri kita akan buat kenduri besar-besaran. Panggil ketua kampung bagai. Tahun kedua. Tahun ketiga. Yang paling ingat kita siapa? Allah, kerana kita di bawah rahmat dia. Isteri kita mungkin kahwin lain. Anak kita dapat daddy baru. Yang jaga kita selama ni siapa?
Yang pastikan Quran melekat dalam dada kita siapa? Yang pastikan kita faham tentang Quran siapa? Tapi itu yang paling kita banyak lupakan. Sehingga Allah boleh tegur kita, bal tuhibbunal ajilah. Kau sangat suka benda-benda yang cepat ni. Kau sangat suka benda yang cepat habis. Kau sangat suka dunia. Jangan kami dah bagi kau Quran, kami dah bagi kau itu, kami dah bagi kau ini, tapi kau tak nak, kau pilih yang lain. Kau bukan sekadar suka, kau cinta. Oh, tuan. Teruknya kita ni kan. Teruknya kita. Sehingga Allah perlu berterus terang macam ni. Didatangkan bahasa berkias, contoh, supaya kenal Allah. Tak, kita masih tak nampak. Sehingga Allah perlu berterus terang. Bal tuhibbunal ajilan. Kau sangat suka benda yang dekat, cepat. Kau sangat cinta pada dunia. Al-ajilah, dunia. Wa tadharunal akhirah. Dan engkau tak hiraukan hari akhirat. Oh. Terasa tak? Ya, sangat terasa. Sangat terasa. So, dua ayat ni kita boleh framekan. Beri dia kedudukan setanding dengan kita frame ayat 1000 dinar. Kalau tengok dekat pasaran, ayat mana yang diletak dalam frame? Ayat 1000 dinar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Patut ayat ni. Dua ayat ni frame kan? Kan sebenarnya kita tadabbur ni ada beberapa ayat yang di-highlight. Yang saya sebut, ini kena framekan. Yang ni kena framekan. Berapa banyak dah? Tuan-tuan boleh buka perniagaan frame ayat Quran. Supaya jadi peringatan. Nampak ayat tu, oh iyalah aku akan kembali pada Allah. Dan aku perlu start sekarang untuk mengingat Allah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhir. So, tuan-puan, sedar tak sedar, kita sudah bersiaran lebih kurang 50 minit kan. 50 minit ada lagi baki. 52 minit ada baki 8 minit. So, dalam tempoh 8 minit ni tuan-puan, sebelum kita tutup surah ni. Sebab ayat 22 tu cerita lain nanti. Cerita lain. Ini dua ayat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Ada perkara yang kita rasa sangat bermanfaat. Kan sebab naluri kita ni nak semua kebaikan sekarang dan waktu ni juga. Kita bukan tak pentingkan, tapi sebab kita nampak akhirat tu jauh lagi. Malah bagi mereka yang tak percaya akhirat, langsung tak ambil pusing pasal akhirat. Kita nampak akhirat tu macam jauh lagi. Sedangkan dunia tempat kita hidup ni sangat fragile, sangat rapuh. Tapi kita tiap hari digelincirkan oleh syaitan untuk melihat dunia ni keutamaan. Malah bila kita cerita pasal benda macam ni, kita boleh pula beralasan takkan dunia tak penting langsung. Kita bukan kata dunia tu tak penting. Kita cuma kata dunia tu fragile. Akhirat tu super penting. Tapi dia divert. Takkanlah tak boleh. Dunia tu tak penting langsung. Apa kepentingan dunia di sisi Allah? Allah pandang dunia ni? Tak. Allah kata kalau dunia tu
digandingkan dengan sayap nyamuk, dunia tu tak ada nilai berbanding sayap nyamuk. Part mana yang kata dunia tu penting? Memang dunia tak penting. Kita singgah je. Nabi pernah gambarkan dunia ni macam mana? Seorang musafir, dia jalan jauh, dia duduk bersandar kat pokok. Duduk bersandar kat pokok, melepaskan lelah. Kemudian bila dah okey, bila dah segar sikit, sambung jalan. Dunia tu waktu sandar kat pokok tu je. Waktu sandar kat pokok tu je. So tak perlu ke rumah 3 tingkat, si ada lift, kereta 18. Itu bukan bersandar di pokok. Itu sandar pada kenangan. Lain. Dan kita memang disuruh berdoa pada Allah. Kalau kita nak perkara dunia. Tapi selalunya dunia tu lebih penting. Kita lebihkan berbanding akhirat. Malah kalau berdoa pun banyak tentang dunia. Tengok doa kita. Kalau boleh list. Berapa banyak yang kita minta dunia. Rumah saya 7 tingkat. Tak, rumah saya tingkat 7. Rumah 3 tingkat. Ya, ada orang yang mampu beli rumah 3 tingkat. Tapi akhirnya bila dah tua, dia hanya guna tingkat bawah je. Beli rumah landed sudahlah. Kan? Nak naik 2 tingkat, 3 tingkat tu, tak apa pakai lift. Maintenance lift tu, kan berlebihan dah tu. Duit maintenance lift tu boleh belanjakan orang nasi ayam setiap kali Jumaat. Boleh sediakan tong air kat depan rumah, nasi lemak depan rumah. Percuma, siapa yang nak pergi kerja, ambil je. Percuma. Boleh je. Cara percuma. Kita ni lebih dari mampu, tuan-puan, bab makan ni. Lebih dari mampu. Cubalah dalam taman tu, berpakat. War-warkan dekat orang luar. Siapa orang-orang yang anak masih bersekolah. 3 rumah ni, anak masih bersekolah, okey. Pagi-pagi, tolong singgah rumah pakcik. Ialah pakcik dah pencen. Tolong singgah rumah pakcik, ambil bekal sarapan. Tiap pagi. Sebab mak engkau tu kelang kabut nak masak sarapan tu semua. Tak apa, pakcik dah pencen. Makcik pun dah pencen. Nanti pakcik belikan sarapan, korang tinggal ambil je. 3 rumah ni je. 3 rumah lain, biar orang lain. Kalau kita nak cover semua, memang tokek balak boleh bankrupt. Kita ambil 3 rumah. Yang tu ambil 3 rumah. Barulah komuniti tu semakin kuat. Anak-anak semakin hormat orang tua. So dia tahu ada orang tua yang berjasa dekat tempat dia, dekat kampung dia. Ingat keperitan, akrab. Tapi tak, kita bila dah pencen, apa kita buat? Kita pergi ngeteh dengan pasangan. Orang lain, kita tengok, seronok pula tengok orang lain tengah kelam kabut bawa anak dia, bawa itu, bawa beg semua. Yes, bal tuhibbunal ajilah. Dia tak melihat prioriti akhirat terlebih besar. Mungkin bukan, kita tak boleh salahkan juga komuniti kita 100% begitu. Sebab dia tak nampak contoh. Dia tak nampak contoh. Kalaulah kita boleh datangkan contoh yang baik, ya, kebaikan itu akan tersebar. Nak harapkan dia tergerak berfikir macam tu, mungkin ialah kita je yang terfikir macam tu. So apa kata kita beri gambaran, beri contoh.
Peniaga-peniaga. Untuk pelajar-pelajar, mak bapak yang ada anak lebih 3 orang misal kata yang masih belajar. Tak apalah, bagi diskaun lah. Atau pagi-pagi ambil sarapan kat sini. Makan tengah hari pun boleh. Sebab biasanya tengah hari ni sangat hewaya mak bapak nak pergi ambil anak, hantar pergi kafar pula petang, tak tahu diorang naik makan nanti macam mana, mandi macam mana. Oi. Dan dalam kesempitan itu, ada pihak yang tawarkan perkhidmatan. Perkhidmatan macam mana? Transit. So, satu kepala berapa? 400, 500. Hanya untuk dia stay, makan, minum, okey, gerak. Transit. Sedangkan benda tu, komuniti boleh buat percuma. Dengan tambahan 400, 500, B40, M40, sedang sangat jadi miskin bandar. Kita sebut, kemiskinan itu susahlah, hidup makin susah, harga makin naik. Siapa yang menyumbang kepada kenaikan semua kos sara hidup? Siapa yang hidup ni? Lembu ada bekerja sama kita? Tak. Sama-sama manusia. Tapi hubungan tidak akrab, maka idea-idea yang baik dan bagus tidak terjelma. Banyak fikir diri sendiri. Akhirnya kita lelah dengan dunia yang cepat dan pantas. Apa dia dunia ni lah? Bal tuhibbunal ajilah. Kamu kan suka cepat. Semua nak cepat. Nak pantas. Tadi akhirat tu ada sense of urgency. Baca Quran tadi pun ada sense of urgency. Dan di sini Allah kata, kau memang nak cepat kan? So, kita dah habis dah, terlebih 2 minit. Semua nak cepat-cepat. So, kita cepatkanlah tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada juru acara majlis. Bersama Ustaz, jazakallahu khair. Dan terima kasih banyak-banyak atas kesudian Ustaz mengungkap makna dan penghayatan ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Qiyamah, iaitu bermula dengan ayat 16 hingga ayat 21. Tak silap Ustaz, kita boleh ayat 21 kan? Okey, 21. Dan bagi kita mengambil ibrah darinya dan kupasan yang terperinci mengenai bacalah dengan tertib ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi Pak Pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara daripada saya, yang sempurna itu hanya nabil Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga buat para jemaah yang sudi ikuti sesi tadabbur ini hingga ke akhirnya, dan juga tak lupa kepada penaja kita, terima kasih banyak-banyak atas kesudian menaja slot program ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada sesi akan datang Ustaz ya. Dan